بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Tingkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa support untuk akak. Dan terima kasih juga kepada yang dah like, share dan subscribe. Okey, hari ni akak akan sampaikan satu je kisah seram. Di mana kisah seram ni berkenaan dengan orang bunian. Apa pun akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Kisah kali ini bertajuk Bertunang dengan Ustaz Alam Bunian. Okey. Kisahnya macam ni, seseorang yang akak gelarkan sebagai Suryati. Suryati ni dia terpanggil nak cerita kisah hidup dia sebab ada beberapa artikel yang hampir samalah dengan kisah dia. Ada hubungan dengan orang alam sana. Sebenarnya sebelum berlaku benda-benda gaib macam tu, Suryati banyak terlibat dengan sihir, dengan santau. Tapi betul lah, selagi belum ajal, teruk macam mana pun Allah akan izinkan sembuh. InsyaAllah kita akan sembuh. Jadi Suryati ni perempuan. Of course lah, perempuan kan Suryati. Suryati ni merupakan ibu tunggal kepada 2 orang anak. Dia berpisah dengan bekas suami dia pun sebab sihir pemisah. Bab sihir ni macam-macam lah Suryati dah kena. Termasuklah dengan jiran sebelah rumah, kawan-kawan sekerja, sepupu rapat sendiri. Macam Suryati cakap lah, memang teruk. Kebanyakannya nak sangat Suryati ni mati dan kebanyakannya tak suka, cemburu dan sebagainya. Jadi Suryati ni dia tak kata pun dia cantik, tapi antara asbab itulah asbabnya kenapa dia disihir. Yang perempuan pandang Suryati ni cantik, lepas tu perempuan-perempuan tu cemburu. Yang lelaki tengok Suryati ni jadi berkenan, jadi suka, jatuh cinta. Sampaikan ustaz-ustaz di Darusshifa nasihatkan kepada Suryati ni bernikap lah, tutupkan muka tu, dah cantik kan. Tapi bidang kerja Suryati ni bukan senang nak bernikap semua. Suryati digunakan face mask untuk cover muka dia cantik tu. Alhamdulillah membantu. Berbalik kepada cerita bertunang tadi. Benda tu bermula bila Suryati buat rawatan. Suryati ni diajak makcik dengan pakcik yang merawat tu datang rumah dia, bersihkan rumah sekali. Dah jadi mak ayah angkat Suryati lah time tu. Berpuluh perawat. Ini yang last, paling serasi dengan dia. Masa berubat malam tu, barulah dia tahu belakang rumah mak abah Suryati ni ada perkampungan bunian tau. Dah bersih semua. Jadi untuk pendekkan cerita, orang-orang kampung belakang ni dia dah bebas sampai ke depan. Maksud Suryati dah bebas ke dalam rumah Suryati lah. Halaman rumah, ada yang dah bina perumahan, semualah dah ada madrasah, semua masjid dekat kawasan rumah mak abah Suryati tu. Diorang kata kawasan rumah tu bersih. Diorang suka. Sebab ada orang buat rumah dekat situ. Dekat ruang tamu rumah mak abah ni, ustaz-ustaz dari alam sana buat madrasah. Sebab dalam rumah abah Suryati ni mereka suka tau. Abah Suryati pun memang jenis suka berzikir. Mak abah dia pula jenis yang kemas. Rumah tak bersepah lah kan. Ni bukan nak bagi tahu nak riak apa semua. Jadi memang suka berzikir pun sebab dari kecil Suryati ni sakit teruk. Dah jadi kelaziman lah yang dulu memang jarang nak sebut.
Kiranya ada hikmah lah yang Allah berikan kepada Suryati ni, bagi lagi dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Tapi makhluk gaib dari sana pun berminat juga. Masalahnya Suryati ni dia cuma orang biasa je, tak ada title ustazah ke apa ke, tapi selalu dia minta doa pada Allah, dia nak bersuamikan seorang ustaz. Mungkin sebab Suryati selalu sangat sakit, dia nak suami yang boleh bacakan dia ayat-ayat syifa, ayat-ayat pendinding macam tu, boleh ajar dia kepada kebaikan dengan ayat-ayat Quran. Jadi tak payahlah susah-susah dia nak carikan perawat untuk merawat dia. Macam tu lah niat dia. Tapi sebab niat Suryati tu dah ke situ kan, tambah pula dengan orang-orang kampung belakang tu, kebanyakannya alim-alim kata ayah angkat Suryati yang merawat Suryati lah dengan cara perubatan Islam. Ada seorang ustaz ni, dia berkenan pada Suryati. Jadi Suryati dia tak boleh nampak tau, tapi Suryati boleh rasa dari gerak hati dia, kadang-kadang melalui mimpi lah, ataupun bayangan dalam kepala dia. Kadang-kadang juga bila Suryati sakit, ustaz tu dengan kawan-kawan dia bantu tarik benda yang mengganggu Suryati. Jadi Suryati tak pernah tengok muka ustaz tu, tapi dari bayangan orangnya tu putih, tinggi, kulit bersih, berjubah putih, kadang-kadang berselempang hijau dekat bahu kanan dia. Selalunya dia datang dengan kawan-kawan dia dalam 2 orang, 3 orang macam tu. Sama juga macam dia, ustaz yang mengajar dekat madrasah tu. Pernah selepas asar Suryati ni dia solat, lepas tu ada sekilas lah, ada bau wangi sangat. Selalunya kalau Suryati ni berkomunikasi dari gerak hati bila dalam keadaan dia berwuduk atau lepas dia solat duha, dia akan dapat macam rasa something lah, dia dapat rasa macam mana kita nak luahkan, kita boleh rasa sesuatu. Jadi nama ustaz tu Ustaz Muhammad Shah Zulkarnain, bukan nama sebenar Suryati yang bubuh. Imam kampung belakang rupanya, kampung Sinaran Cahaya pun bukan nama sebenar juga. Nanti kita kalau tercari pula ustaz tu dengan kampung dia, susah Suryati. Sebab itulah dia tak nak bagi tahu yang sebenarnya. Raja Bunian ataupun penghulu kampung belakang tu pula, dia buat Suryati ni sebagai anak angkat dia. Jadi Suryati ni diberi nama Puteri Mayangsari. Dia orang berkenan dekat Suryati sebab mungkin aura yang Suryati ada kot. Bila Suryati tanya aura apa yang ada dekat mak ayah angkat dia, dia orang tak nak cakap. Takutlah Suryati ni jadi lupa diri ke macam tu. Yelah kan manusia, bila-bila masa je boleh berubah, boleh jadi lupa diri. Jadi Suryati memang faham bila mak ayah angkat dia cakap itu anugerah yang Allah bagi. Okey, jadi Suryati dia stop kat situ. Masa tu Suryati dia seronok sangat, walaupun dia tak pernah nampak, tak pernah jumpa. Jadi mak ayah angkat dia tu selalu bagi nasihat, jangan terima apa-apa pemberian, bahaya. Walaupun mereka tu baik, Islam, tapi kita tak tahu. Kampung mereka pun ada orang-orang yang baik, ada orang yang jahat, macam manusia juga. Hubungan Suryati dengan ustaz tu cuma macam tu je. Pernah lah sampai bertunang. Lepas solat duha, Suryati dia spontan angkat tangan kanan. Dia terbayang macam ada orang saruh cincin, tapi cincin tu dia tak nampak. Kiranya Suryati ni dah jadi tunang ustaz tu. Dia fikir macam tu lah. Dalam tempoh 6 hingga 7 bulan jugalah. Dalam pada tu Suryati dia tetap sakit, dia masih disihir. Mak ayah angkat nasihatkan dia putuskan pertunangan tu. Sebab ada juga yang sihir datang dari kampung belakang pula. Perempuan tu dia cemburu pula ustaz pilihkan Suryati, bukan pilih dia. Benda ni menyebabkan mak ayah Suryati ni dengan anak-anak dia sekaligus lah terkena tempias. Lepas tu Suryati dia fikir panjang, dia baca semula hukum-hukum lah. Kita tak akan boleh bersatu di dunia nyata. Tambah pula mak ayah angkat pun bagi tahu risiko dia macam mana. Jadi orang akan kata mereka ni macam gila tau, bercakap sorang-sorang. Jadi Suryati dia solat, dia berdoa, bantulah diri dia, bantulah diri dia, dah lah sakit, bercinta pula dengan orang yang sekeliling tak boleh nampak, sekalipun orang tu baik dekat alam dia, alim dekat alam dia. Bercinta pula dengan orang yang dia tak nampak, sekalipun orang tu baik dari dekat alam dia lah, alam sebelah tu, sekalipun orang tu alim, tapi
Apa ke nama dia tadi? Akak lupa dah. Suryati ni dia ambil keputusan untuk putus juga. Sekian kalinya Suryati ni dia berubatlah dengan mak ayah dia. Dia cakap dekat ustaz tu dia nak putus. Dia terima walaupun sedih, si ustaz tu lah dia terima walaupun sedih. Jadi Suryati dia pulang kelas semula cincin yang tak nampak. Dia je lah nampak macam disarungkan, orang lain tak nampak, dia pulang balik semua. Begitu jugalah title anak angkat Raja Bunian bersemua Ayahanda Tengku Arifuddin, bukan nama sebenar lah. Dia pulangkan semua juga, semua persalinan pakaian gaib yang dayang-dayang pakaikan kepada dia. Sebab Suryati ni cakap dia tak layak pun dengan layanan macam tu. Dan Suryati dah tak mampu dah nak sarung pakaian istana ni. Badan jadi berat, Suryati jadi bertambah sakit, tak nak dia tak nak dah. Waktu Suryati pejam mata, dia ada nampak tau bayangan dayang-dayang bukakan persalinan yang dia pakai. Baju macam pengantin, ada mahkota, ada aksesori leher, rantai semua, batu-batu permata, semua cantik, bling-bling-bling macam tu. Memang cantik. Lepas buka aksesori tu semua, pakaian tu semua, badan jadi ringan. Jadi Suryati dia cakap lah, dia tak nak bermusuh tau. Apa yang dia buat ni, tindakan dia buat ni, dia tak ada niat pun nak bermusuh. Cuma Suryati ni dia tolak daripada jalinkan hubungan dengan alam sana. Sebab Suryati tak mampu. Dia sendiri tahu diri dia memang tak mampu. Dia cuma nak cari jodoh dalam kalangan manusia, alam nyata sahaja. Alam sebelah dia tak nak. Jadi Alhamdulillah lah mereka tu hormat pada pendirian Suryati. Walaupun selepas tu masih ada lagi yang cuba nak rapat-rapat dengan Suryati. Hulu balang dia pun ada tau yang berkenan kat Suryati. Kawan-kawan ustaz tu pun ada berkenan juga. Suryati tolak semua dengan cara baik. Kita tak boleh bersatu, kata Suryati. Alam kita berbeza. Alhamdulillah lerai juga. Walaupun selepas tu gangguan dari orang kampung tu ada, tapi tak adalah ekstrim masa dia bertunang dengan Ustaz Shah dulu. Untungnya orang-orang kampung belakang ni orang baik-baik, senang bawa bincang. Macam masyarakat Melayu kita juga senang nak berkomunikasi dengan cara baik. Tapi ada yang baik hati dan ada yang alim dan ada juga yang OKU dan sebagainya. Itu apa yang ditulis oleh Suryati. Suryati dia pesan dekat mak abah dia. Diorang pesan jangan buat kotor, jangan buat busuk dekat belakang rumah mereka tu. Sebab ada rumah ustaz tu, ada masjid, ada juga pasar di istana macam tu. Lepas putus tu, mak ayah angkat Suryati diarahkan diorang ni balik semula ke tapak tanah diorang dekat belakang. Jangan lagi buat madrasah ke, penempatan ke, apa ke dekat tanah mak abah Suryati ni. Diorang pun setuju. Jadi sekarang ni dah hampir dah setahun, ustaz pun dah kahwin, ustaz tu lah, ustaz alam sebelah. Dia pun dah ada anak-anak dia. Cuma sesekali kalau Suryati ni sakit, ustaz tu masih agak bantu dia. Cuma jarang lah dia boleh nampak fizikal ustaz tu, walau dalam fikiran dia, walaupun dia cuba macam nak ingat kan, dia memang tak boleh nampak dah gambaran ke apa ke mengenai ustaz tu. Sebab dia tahu Suryati ni memang dah tak nak dah berhubung dengan orang-orang kampung belakang. Cuma Suryati dia selalu ingatkan pada keluarga dia. Tak nampak mereka tapi mereka ada. Macam tu. Sesekali akan datang depan mereka ni untuk melawat mereka lah. Itu macam dah normal bagi Suryati. Jadi jagalah kelakuan, jaga solat, jaga zikir. Hanya kerana Allah sahaja yang boleh membantu kita. Bukan sebab makhluk lain, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah saja yang boleh membantu kita dalam apapun situasi, insya-Allah. Setakat inilah cerita daripada Suryati. Di masa lain insya-Allah dia akan cuba bercerita kalau akak jumpa cerita dia lah. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Kita ambil manfaat daripada kisah ni sahaja. Yang buruk kita jangan fikirkan dan kita jangan cuba untuk ikut. Terima kasih korang kerana mendengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa share story ya. Bye.